sound mind, sound body itu satu manifesti yang sangat besar dan mendalam, bukan sekadar dalam larian tetapi dalam hidup. Anda perlu kekuatan bukan sekadar fizikal tetapi jauh di dalam mental anda, zahir dan batin. Berlari itu satu manifestasi hidup saya. Kita dapat melihat bagaimana seseorang itu jadi versi terbaik diri dia hanya dengan berlari. Kemana-mana saya pergi, saya nak adapt dalam hidup saya pastikan saya bawa jam lari dan kasut lari. Saya dulu seketika di universiti, saya langsung tak minat berlari. Even cross campus pun kalau boleh saya nak cilok lah, tak nak masuk lah kalau boleh. Jadi apabila saya semakin obes, saya semakin besar, saya buat keputusan untuk ubah gaya hidup saya. Saya seorang perokok yang sangat tega. Dan saya sangat kuat merokok dan alhamdulillah saya dah berhenti sekarang. Selepas kematian anak saya, Irene Marisa ketika tahun 2014, selang sebulan selepas itu arwah ibu saya pula meninggal dunia dan selang 2 minggu pakcik saya meninggal dunia. Jadi itu tahun kedukaan. Hadirlah satu aspirasi dalam diri saya di mana saya perlu ubah. Kerana isteri saya tidak bekerja dan saya mempunyai seorang anak istimewa. Kalaulah saya juga dijemput pergi terlebih dahulu, of course, jemput pergi itu meninggal itu bukan urusan kita. Tapi kalau kita mengundang ke arah perkara itu dalam diri saya yang macam-macam penyakit yang ada ni, so maknanya saya perlu ubah gaya hidup. Saya perlu keluar daripada gaya hidup tak sihat saya. Jadi ketika itu, saya tak terfikir untuk berlari. Saya berjalan di Tasik Ujana, jalan kaki saja. Tak ada kasut, tak ada jam, tak ada pengetahuan langsung tentang larian, apatah lagi larian jarak jauh. Saya pusing Tasik itu. Saya dapati daripada saya boleh pusing satu loop tu lebih kurang 1.1 km, saya akhirnya boleh pusing 2-3 loop. Daripada 2-3 loop berjalan kaki, saya cuba lari-lari anak. Daripada berlari satu loop, saya akhirnya genap 3 bulan, saya masih ingat tarikh itu, saya dapat berlari tanpa henti, yalah of course pace yang sangat slow, sejauh 5 km. Jadi sebab tu saya terus jatuh cinta dengan berlari ini. Alhamdulillah sehingga hari ini. Saya ada satu impian, iaitu saya nak berlari di World Major Marathon. Dikatakan rezeki orang lain, saya tak tahun cuba ballot tu, tak pernah dapat pun, berpuluh tahun pun. Saya try tahun 2019 tu, alhamdulillah rezeki anak-anak saya dapat ke marathon World Major yang akan berlangsung di Tokyo. Ketika itu tahun 2020. Tetapi orang kata kita hanya mampu merancang lah. Kita hanya mampu merancang. Selang beberapa hari sebelum nak bertolak ke marathon di Jepun tu, event tersebut terpaksa ditangguh kerana COVID dan saya amat kecewa lah. Tetapi ada hikmah di sebalik kekecewaan tu. Selang, saya ingat tak sampai seminggu kejadian tu, saya pun berlari nak gantikan long run yang tak jadi long run tu. Selepas tu saya buat recovery. Ketika recovery tu, saya selalunya recovery slow tapi saya tekan pace laju sikit. Itu serangan jantung pertama berlaku ke saya. Saya tak tahu simptom-simptom jantung tu macam mana. Jadi saya meneruskan kerja, pergi ke outstation di Perak pada hari seterusnya, pada hari Isnin. Balik pada Perak tu, saya jogging di Tasik Ujana malam selepas Isyak. Itu serangan kedua yang sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada pertama. Apa pasal hari Ahad tu sakit? Masih sakit tau ni. Gini, I ambil nebulizer. Lari kejap lah. Tengah sakit jantung ni. Dia pace slow tak jadi. Laju dia. Pup. I peluk tiang. Padam, tapi tak ada orang. Ada orang 2-3 orang tengah lari tu. Kalau jatuh habis. Dia bila you jatuh, oksigen dengan darah dah tak ada. So window untuk orang kena cardiac arrest ni 4 to 5 minit. Kalau tak ada tiang tu, sampai hari ni saya masih ingat lagi tiang tempat saya berpaut. Saya padam 5-6 saat. Dada yang sangat-sangat sakit. Kalau saya terjatuh, tak ada CPR, mungkin saya tak berada di sinilah. Keesokannya saya terus pergi ke hospital. Sakit sangat dada tu. Besok baru kena masuk operation. Doktor kata, sebaik you hidup lagi. Dia cakap apa tau? You kena heart attack ni. Ha? Attack, tak percaya attack. Dia ambil blood analysis, I punya troponin very high, meaning dah ada block. So in order to nak tahu berapa persen block, kena buat angiogram. Jadi saya jumpa saya punya block 80% dan akhirnya sehingga hari ini saya masuk stent 4 cm di jantung saya lah.
saya ada impian yang saya rasa dah tak boleh buat, iaitu berlari di maraton di Jepun. Lalu ketika saya membuat pemeriksaan rapi dengan saya punya doktor, Dr. Zubin, dia bagi condition. You masih boleh sambung berlari. Masa tu tak tanya pun maraton, tak berani tanya lah. You masih boleh berlari sebab dia kata untuk rehab dan recover daripada sakit jantung, untuk you terus survive, ada beberapa perkara lah. Pertamanya, kena makan ubat. Kemudian saya perlu kawal cara pemakanan. Dan yang ketiganya, saya kena kawal saya punya stress management. Dan yang keempat, saya kena terus aktif. Jadi terus aktif itulah saya perlu bersenam. Tadi saya dapati berlari tu masih lagi relevan buat saya. Dan itu sajalah yang saya paling suka buat selain sukan-sukan lain. Tanpa saya sangka, tahun ini Alhamdulillah saya di Pelawa dijemput oleh satu brand running yang sangat besar di dunia, iaitu ASICS ataupun lebih spesifik ASICS Malaysia, untuk saya represent ASICS dan juga Malaysia di maraton yang sama tahun 2024. Untuk berlari kali pertama, itu satu impian yang sangat besar. Tapi untuk berlaku kali kedua dengan satu brand yang sangat besar, itu bukan sekadar hebat, tetapi itu magic. Bila sebut magic ni, dia di luar kuasa kita lah. Sesuatu yang anda akan rasa, macam mana dia boleh berlaku ni? Macam mana dia boleh berlaku pada diri saya? So, saya tak fikir panjang. Saya terus kata ya. Saya tak sangka impian yang mungkin sekadar impian tu dah jadi reality pun. Dan di Instagram saya, di media sosial, saya tulis untuk diri saya, I'm a heart attack survivor and a world major marathon finisher. Dan tahun ini, kalau saya habis sekali lagi, saya akan ubah sedikit, I'm a heart attack survivor and a world major marathon finisher again.